Fokus berita malam ini, Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid tiba di Sarawak lawatan kerja rasmi 2 hari. Tanaman halia berpotensi tinggi ekspor ke luar negara. CPPC Bukit Saban bantu penternak ayam kampung pasarkan hasil ternakan. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi serta isteri sempurnakan One Team Run 2024. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Timbalan Perdana Menteri Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi selamat tiba di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kuching pada Sabtu bagi memulakan lawatan kerja rasmi selama 2 hari di Sarawak. Ketibaan beliau menggunakan pesawat khas TUDM pada jam 10.44 pagi disambut oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Rubiah Wang serta Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid kemudiannya berlepas menggunakan helikopter TUDM menuju ke Padang Kompleks Sukan Betong bagi menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Enteri Lengkoi, Samu Ulupaku, Betong. Tanaman halia memiliki potensi yang tinggi untuk diekspor ke luar negara, melibatkan beberapa negara Eropah, Amerika Syarikat dan China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia amat sesuai untuk tujuan komersial dan ekspor kerana memiliki banyak manfaat yang digunakan di dalam produk kosmetik dan farmaceutical. Bagaimanapun jelas beliau, setakat ini Malaysia hanya mampu mengekspor beberapa kontena sahaja yang mana masih tidak mencukupi memandangkan permintaan yang tinggi dari luar negara. Itu sebabnya halia umpamanya tadi saya sebutkan bahawa keperluan di luar negara yang telah kami rundingkan ialah sebanyak 10 kontena sebulan. Tetapi kita tidak ada kemampuan dari segi pengeluarannya. Mungkin setakat ini 1-2 kontena saja, ya, tetapi itu tidak mencukupi di luar negara, ya. Dan mereka sangat memerlukan bahan mentah sebagai ramuan untuk kosmetik dan juga pharmaceutical product. So prospek sudah kat mana, negara mana tu? Banyak di Eropah yang kita dapat, Europe, ya, di China sendiri, ya, dan juga daripada US. Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam sesi sidang media selepas menyempurnakan majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Enteri Lengkoi di Betong pada Sabtu. Jelasnya lanjut, pengeksportan 10 kontena tanaman halia setiap bulan itu khusus kepada negara China yang dilihat menjadi cabaran kepada penduduk di kawasan ini memandangkan tanaman halia tersenarai sebagai salah satu produk di bawah projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek Betong. Dalam kesempatan sama, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut menyampaikan cek bernilai 9 juta ringgit mewakili kementeriannya untuk tujuan memulakan prospek yang dicadangkan bermula pada 2025 dengan 3 program iaitu ternakan ayam kampung, tanaman halia dan kraft tangan sulaman kebaya dabung. Bersama beliau dalam sidang media itu ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas dan Penasihat Penyelidikan Sains Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang. Turut serta ialah Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian Friday Belit, Residen Bahagian Betong Richard Michael Abu Nawas serta tetamu kenamaan yang lain. Pembinaan Pusat Pengumpulan Pemprosesan dan Pembukusan CPPC di Bukit Saban yang dijangka siap pada 2026 diyakini dapat membantu pengusaha ternakan ayam kampung memasarkan hasil ternakan mereka hingga negara jiran. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas, pembinaan CPPC ini bertepatan dengan inisiatif Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang melancarkan projek bersepadu ekonomi kampung Prospek di sini melibatkan 3 program iaitu ternakan ayam kampung, tanaman halia dan kraft tangan sulaman kebaya dabung. Kebetulan di kawasan Bukit Saban juga kita buat satu stall port. I think will be completed in 2026. And di situ kita juga sekarang bina collecting, processing and packaging center dengan deep freeze facilities sebagai persiapan untuk memproses produk-produk dari kawasan ini diekspor keluar.
Begitu juga bagi tanaman halia, ramai telah mencuba. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat yang disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri KKDW Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Rumah Menteri Lengkoi Betong pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban beritahu perusahaan ternakan ayam kampung kini mempunyai nilai pasaran yang tinggi iaitu RM28 sekilo. It's a very good market. RM28 lebih 1 kilo yang fresh. Bagi ternakan ayam kampung, kita telah pun membantu lebih dari 900 keluarga untuk menternak ayam kampung dengan membekalkan anak ayam. Menyentuh mengenai prospek, Datuk Ahmad Douglas Ugah menambah pelancarannya pada 2025 kelak dipercayai akan melonjakkan ekonomi penduduk di sini selaras dengan matlamat Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan pendapatan isi rumah menjelang 2030. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi telah menyempurnakan Wan Timuran 2024 yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Sabtu. Program anjuran bersama Sarawak Information System, Sains dan Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksa Sarawak itu telah disertai oleh seramai 1,500 peserta. Upacara pelepasan larian sejauh 6 km disempurnakan oleh Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, manakala Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah pula menyempurnakan pelepasan larian 3 km. Penganjuran program seumpamanya menyelahkan dedikasi kerjasama antara Esko Wanita Maksa Sarawak dan Sains dalam menganjurkan aktiviti sehat dalam kalangan penjawat awam. Johan bagi kategori larian 6 km terbuka lelaki didombaatkan kepada Amir Hakim, diikuti Siti Laila bagi kategori terbuka wanita. Bagi acara larian 3 km terbuka lelaki pula, Johan disandar oleh Syukri dan Dayang Nur Faizira Awang Ahmad bagi kategori terbuka wanita. Dalam pada itu, sebanyak 10 hadiah cabutan bertuah juga turut diberikan kepada peserta yang bertuah. Hadir sama menyerikan lagi program tersebut ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta isteri yang juga pengerusi Maksa Wanita Sarawak Datin Amar Baduyah Bujang, pengerusi Sains Datuk Patinggi Tan Sri Dr. George Chan Hon Nam serta isteri Datin Patinggi Puan Sri Datuk Wira Lona Inan Mulun Chan, Pengerusi Perbadanan Pengurusan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein dan beberapa kenamaan yang lain. Festival Gendang Sarawak FGS 2024, Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN membuka tirainya dengan penuh kemeriahan di tebingan Sungai Kuching pada Jumaat. Penganjuran kali ke-13 itu telah dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, antara pengisian menarik festival tersebut adalah pertandingan Gendang Melayu Sarawak. Menurutnya, selain kumpulan bergendang peringkat zon dan bahagian di Sarawak, edisi kali ini turut melibatkan penyertaan kumpulan dari negara jiran iaitu Brunei Darussalam bagi merebut gelaran Johan Pertandingan Gendang Melayu Sarawak 2024. Pertandingan Gendang Melayu Sarawak ini telah menjadi satu pertandingan yang amat ditunggu-tunggukan saban tahun oleh masyarakat Sarawak di mana seni warisan ini telah dipelihara sejak zaman berzaman dan kembali dipertontonkan kepada masyarakat untuk dikenang dan juga diangkat ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Umumnya bila ada penganjuran program berskala besar seperti ini, peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga besar, premis-premis perniagaan serta industri perhotelan secara tidak langsung akan mendapat impak yang tinggi di mana mereka akan berusaha untuk melipat gandakan pulangan hasil pendapatan dan seterusnya menyumbang kepada pendapatan dan hasil dalam negeri melalui aktiviti pelancongan budaya ini. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis perasmian tersebut yang disusuli dengan pertandingan akhir Gendang Melayu Sarawak. Terdapat 2 kategori dipertandingkan iaitu bergendang secara kumpulan dewasa dan tandak kanak-kanak berpasangan.
Johan kategori dewasa membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000, naib Johan RM4,000 dan tempat ketiga RM3,000. Manakala kategori kanak-kanak, Johan menerima wang tunai berjumlah RM1,000, naib Johan RM800 dan tempat ketiga RM600. FGS 2024 yang berlangsung selama 3 hari dari 1 hingga 3 November ini merupakan program sinergi antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK bersempena dengan Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2024. Kemeriahan suasana hari kedua Sarawak Regatta 2024 pada Sabtu diwarnai dengan ribuan pengunjung yang menyaksikan perlumbaan penuh debaran di tebingan Sungai Kuching. Orang ramai mula membanjiri kawasan tersebut seawal jam 8 pagi untuk menyaksikan acara yang dinanti-nantikan, antaranya perlumbaan perahu kenyalang 20 pendayung campuran dan perahu kenyalang 20 pendayung lelaki IPTA-IPTS. Sebanyak 12 pusingan saringan dan 2 pusingan akhir merangkumi kategori tempatan dan terbuka telah berlangsung dengan 8 perlumbaan diadakan pada sesi pagi dan 6 pada sesi petang. Keesokan harinya, Ahad, merupakan kemuncak bagi Sarawak Regatta 2024 dengan 14 perlumbaan akhir yang bakal menggamatkan suasana. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah bersama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bang Openg dijangka hadir untuk memeriahkan acara kemuncak itu. Sekian Buletin Ukas bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media Ukas termasuk petukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin Ukas dengan paparan acara Flag of Science dan Maksak One Team Run 2024 di Dataran Kawat Dun pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam Ukas.